Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya kita dipertemukan dalam sesi ini, iaitu dalam sesi Tazkirah Ramadan SMA Lughatul Quran bagi tahun 1441 Hijrah. Jadi bersama saya pada hari ini, Alhamdulillah, kita telah pun masuk pada hari yang keempat di dalam bulan Ramadan. Rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat berpuasa pada sidang penonton, khususnya pada anak-anak pelajar SMA Lughatul Quran dan juga para ibu bapa. Moga-moga puasa pada tahun ini merupakan puasa yang terbaik yang kita dapat lakukan dan kita laksanakan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini saya akan membawakan satu perkongsian yang mana perkongsian ini lebih mengkhususkan untuk mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya dan juga untuk sidang penonton sekalian di bawah tajuk Ketuk-ketuk Ramadan. Jadi perkongsian ini bukanlah seperti mana program yang sering ke udara di televisyen pada setiap kali Ramadan, iaitu program masak-memasak yang dihostkan oleh artis Sheila Rusli. Tapi apa yang saya nak dibawa di sini ialah ketuk-ketuk Ramadan bukan masak-masak, tetapi saya nak ketuk, ajak tuan-tuan untuk kita sama-sama mengetuk pintu-pintu hati kita supaya kita tidak leka, tidak malas di dalam bulan Ramadan ini dalam merebut peluang, merebut habuan dan juga limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala berikan pada kita dalam bulan Ramadan ini. Kita sedia maklum bahawa pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala lempahkan dengan begitu banyak habuan kepada mereka yang bersungguh-sungguh merebut peluang Ramadan ini, dan kita dapati banyak hadis-hadis yang menyebutnya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amali bini Adam yudha'af al-hasanatu ashru amsalha ila 700 dha'fin. Faqala azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Atau kama qala Rasulullah. Yang bermaksud semua amal Ibnu Adam, semua amal anak Adam akan digandakan pahalanya. Satu kebaikan al-hasanatu ashru amsalha akan digandakan sehingga 10 kali ganda dan juga sehingga 700 kali ganda kecuali puasa. Kerana puasa ni adalah untuk aku, hamba aku ni laksanakan untuk aku, maka aku sendiri yang akan membalaskan, menggandakan ganjaran pahala puasa tersebut mengikut kemahuan aku, iaitu sekiranya hamba melakukan ibadah puasa dengan iman dan wahtisaban, tidak mustahil Allah Ta'ala akan menggandakan ganjaran pahala puasa tersebut sehingga melebihi 700 kali ganda. So yang pertama, saya ingin mengajak sidang penonton untuk kita sama-sama mengetuk hati kita. Maksudnya kita sering kali bertanya dengan diri kita tentang apakah yang telah kita lakukan setiap hari di dalam bulan Ramadan, supaya kita tidak leka. Maksud di sini ialah seperti kita mesti sering muhasabah diri kita. Bukan muhasabah tu semestinya tengah malam kita nak tidur baru kita muhasabah, tidak. Setiap masa dalam bulan Ramadan ni kita sering kali mengingatkan diri kita, kita tanya dalam hati kita, apa yang aku dah buat amal pada hari ni? Adakah aku dah solat sunat? Adakah solat duha? Adakah aku dah telah beristighfar? Adakah aku telah berselawat? Adakah aku telah bertadarus Al-Quran dan sebagainya? Adakah aku telah tolong ibu dan ayah dan sebagainya? Kita sering tanyakan diri kita supaya kita sentiasa alert dan berjaga-jaga, dan kita tak terlepas daripada memanfaatkan masa yang Allah Ta'ala peruntukkan pada kita setiap hari. Dan eloknya kalau boleh kita buat checklist, jadi apa yang perlu kita buat hari ini, ataupun kita buat jadual supaya kita manfaatkan masa tu dengan semaksimal mungkin dan kita tidak mensia-siakan kedatangan Ramadan kali ini. Kerana kita ingat, saya ada ingat kata-kata seorang cendekiawan Islam lah, ada menyebut, idza lam tushaghil nafsaka bil haqq shaghalat bil batil. Yang bermaksud sekiranya kita tidak menyibukkan hati kita dengan perkara-perkara yang kebaikan, nescaya kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil, yang maksiat dan sebagainya. Jadi kita sentiasa mengetuk hati kita, dengan kita sentiasa bertanya pada diri kita,
apakah amal yang kita telah buat pada hari ini, insya-Allah kita akan lebih terpandu dalam memastikan masa yang kita lalui itu lebih bermanfaat. Yang kedua, uh, sekiranya kita berasa malas dalam melakukan amal, ialah khususnya dalam musim PKP ini, mungkin dalam bulan Ramadan lagi, dengan kelaparannya, dengan kebosanannya, mungkin lebih ramai yang suka baring, suka tidur, suka tengok TV, suka tengok movie dan sebagainya. Habis Quran tak khatam, tapi movie dia khatam habis. Daripada pagi sampai malam ngadap movie, ataupun menghadap apa anak-anak sekarang suka main apa, game online ni. Jadi benda ni amat merugikan. Jadi apa yang saya nak ajak yang untuk perkara yang kedua ni ialah kita nak saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan hadirin hadirat supaya kita mengetuk hati kita dengan mengingati satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Jibril pernah mendoakan tiga golongan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengaminkan doa Jibril tersebut. Antara salah satunya ialah di antara tiga itu, yang pertama hadis itu menyebut inna Jibril alaihi salam atani wa qala man adraka syahra Ramadan falam yughfal lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin, yang bermaksud sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Nabi berkata Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan dia telah berkata, barang siapa yang telah yang berada di dalam bulan Ramadan dan dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Taala, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka, dan fa'abadahu Allah, dan dia akan dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka Jibril kata, katakanlah amin. Maka Nabi aku pun berkata amin. Jadi ini adalah satu doa daripada Jibril AS dan diaminkan oleh baginda Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, sekiranya kita mensia-siakan bulan Ramadan ni dengan tidak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, maka kita akan dimasukkan dengan ke dalam neraka. Itu doa Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah. Jadi andainya kita berasa malas, kita ketuk hati kita dengan mengingat hadis ini, mudah-mudahan kita dapat bangkit dan kita dapat melawan sifat kemalasan kita, sifat kelekaan kita yang lebih suka pada perkara-perkara yang melalaikan, dengan televisionnya, dengan movie-nya, dengan game-nya, ataupun dengan tidurnya dan apa juga, supaya kita terus memanfaatkan kehadiran Ramadan kali ini. Dan yang ketiga, saya mengajak hadirin hadirat untuk kita mengetuk hati kita. Sekiranya kita malas untuk beramal dalam bulan Ramadan ni, kita ketuk hati kita dengan menganggap Ramadan yang datang pada kali ini barangkali merupakan Ramadan untuk kali yang terakhir dalam diri kita. Maksud di sini ialah kita kena mengingati mati. Barangkali selepas Ramadan ni kita akan mati, ataupun dalam bulan Ramadan ni, ataupun hari ini, sekejap lagi, ataupun esok dan sebagainya, kita akan mati dan kita terdapat bertemu Ramadan ini. Sedangkan Ramadan ini merupakan madrasah ataupun waktu yang sangat bermanfaat, sangat baik untuk kita memanfaatkannya dengan amal ibadah, dengan istighfar, dengan mohon keampunan daripada Allah Ta'ala, untuk kita dapat keampunan keredaan daripada Allah Ta'ala. So apabila kita mengingati mati, kita ketuk hati kita dengan mengatakan bahawa kau akan mati, supaya dengan mati ini, dengan mengingati mati ini, kita akan lebih bersemangat, kita lebih dapat mampu untuk melawan kemalasan kita, untuk kita memperbanyakkan dan kita tidak mensisihkan kedatangan Ramadan pada kali ini. Kerana kita tahu dengan mengingati mati itu banyak faedahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min zikri hazibul lazzat", yang bermaksud perbanyakkanlah kamu mengingati perkara yang menghapuskan kelazatan. Ialah kelazatan berehat-rehat, bersenang-senang, tidur, menonton televisyen dan apa jugalah, membawang dan sebagainya. Supaya dengan mengingati mati ini, kita akan sedar dan kita lebih bersedia untuk menghadapi kematian itu dengan mempersiapkan diri kita dengan bekalan-bekalan yang sepatutnya untuk bertemu Allah Ta'ala. Dan kita tahu, kalau kita orang yang tahu bila dia nak mati, maka dia akan lebih bersedia. Sebab itu Allah Ta'ala rahsiakan bilakah ajal kita. Tetapi kalau kita lihat orang yang tahu kematian dia bila, contohnya mereka yang dijatuhkan hukuman mati, di penjara, hukuman mandatori, gantung sampai mati dan sebagainya, kadang-kadang sebenarnya mereka lebih baik daripada kita, husnul khatimah. Kerana dia dalam penjara, dia dah tahu bila dia mati, dan dia dalam penjara tu mungkin dia telah bertaubat, dia dah melakukan amal. Jadi dengan
mengingati mati ni, kita akan bersedia untuk mempersiapkan diri kita dengan bekalan-bekalan yang sewajarnya. Jadi itulah antara 3 perkara yang saya garapkan pada kali ini untuk kita sama-sama sentiasa mengetuk hati kita demi memastikan waktu yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini, khususnya dalam musim PKP ni, yang kita sentiasa berada di rumah ni, kita tidak sia-siakan. Yang kita bimbang, kalau kita tidak ketuk hati kita, kita bimbang hati kita lama-kelamaan akan mati. Kerana Ibnu Athaillah As-Sakandari ada menyebut antara tanda-tanda mati seseorang tu apabila kita tak berasa sedih apabila kita tak dapat melakukan kebaikan. Kita tak buat kebaikan, hati kita rasa okey je, tak rasa sedih. Yang kedua, tidak merasa menyesal apabila melakukan maksiat. Buat maksiat tapi hati rasa okey je, tak ada rasa maksiat. Itu antara tanda-tanda mati. Tanda-tanda hati yang mati ni ada 3, kata ulama. Tidak sedih ketika tak dapat melakukan kebaikan. Yang kedua, tidak menyesal ketika melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, suka mendampingi perkara-perkara yang lalai. Tak kisahlah mendampingi orang yang lalai ke, atau suka melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Na'udzubillah min zalik. So akhirnya semoga perkongsian saya pada kali ini dapat memberikan manfaat untuk diri saya dan juga hadirin hadirat. Segala salah silap mohon kemaafan. Sekian saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.